Okay, guys. Now, cikgu akan start dengan subtopik yang baru hari ini, 4.2, siri kereaktifan logam. You can find it in page 129. Now, all of you all take out your textbook and cikgu nak kamu tengok muka surat 129 ya. Okay. Now, and then what I want you to do is, cikgu nak kamu tengok muka surat 130 dekat bahagian atas tu, you nampak tak? Kereaktifan beberapa logam terhadap oksigen. Okay. At page 130, kamu nampak perkataan oksigen kan? Okay. Cikgu nak kamu circle the word oxygen. Okay. Kemudian cikgu nak kamu tengok muka surat. Okay. Page over here 132. Okay. So page 132, you boleh nampak perkataan carbon dekat sana. Nampak? Okay, page 132 nampak perkataan carbon dekat bahagian atas ya. Activity 4.4, kedudukan carbon dalam siri kereaktifan logam I want you to circle the word carbon. Okay? And then I want you to look at page 134. Dekat page 134, you boleh tengok dekat atas kedudukan hidrogen kan? Circle the word hydrogen. Okay? Now, apa yang cikgu nak ajar kamu adalah kereaktifan logam terhadap oksigen, karbon dan hidrogen. Okay? So, cikgu mulakan dengan oksigen. Cikgu terangkan semua konsep yang you patut tahu. Apa-apa yang tak faham, nanti WhatsApp cikgu ya. Okay. Now, untuk kereaktifan logam dengan oksigen. So, I'll start with oksigen lah guys ya. Okay, perhatikan. Okay. Now, untuk oksigen, okay, the first thing apa yang cikgu nak kamu faham, cikgu bagi satu contoh dulu. Okay. Let's just say cikgu ambil besi. Ambil besi, cikgu panaskan dengan oksigen. Okay. Kita akan dapat besi oksida. Alright. Now, kedua, contoh. Kalau cikgu ambil magnesium. Magnesium, lepas tu cikgu panaskan dengan oksigen. Alright. Same thing. Kamu akan dapat magnesium. Okay. Oksida. Now, next. One more example. Contoh, kalau cikgu ambil zinc. Cikgu panaskan dengan oksigen. Okay. What do you think you will get? The same thing, isn't it? You dapat zinc oksida. Now, persoalannya adalah macam mana cikgu nak bezakan. Contoh, guys, dekat exam dia tak bagi yang ni. Dia tak kata besi, dia tak kata magnesium, dia tak kata zinc. Tapi dia kata logam A, logam B, logam C. Bertindak balas dengan oksigen, dia bagi pemerhatian. Macam mana cikgu nak tahu tentang pemerhatian yang berbeza untuk logam yang berbeza? Now, dia punya logik senang. Kalau logam tersebut lebih reaktif, jadi tindak balasnya dengan oksigen, orang kata lebih terang. Okay? Kalau kamu tengok dekat muka surat 131. Now, all of you all, take your textbook, tengok muka surat 131. Okay? Now, kalau kamu tengok 131, nampak pemerhatian, satu jadual dia bagi kat sana. Okay? Dekat jadual tu, okay, cikgu tunjukkan ya, dekat phone cikgu sini ya. I have another one. Okay. So, cikgu tunjukkan. Now, kalau kamu tengok logam, okay, ada magnesium, aluminium, zinc, ferrum dengan plumbum. Now, you ingat lagi tak siri kereaktifan yang cikgu bagi? Okay. So, cikgu just tulis siri kereaktifan dekat sini ya. Kalau nak cium, mesti ambil zat besi sehingga pergi hotel cari harta abang. Lepas tu cikgu kata apa? Antara aluminium dengan zinc, letak carbon. Antara zinc dengan ferrum, letak hydrogen. H dekat sini potong. Okay? So, cikgu dah kata kalau dia semakin ke atas, bermaksud semakin reaktif. Cikgu kata kan? Semakin reaktif. Okay? So, tengok apa yang berlaku Now, kedudukan magnesium. Check dekat mana? Okay. Bring it nearer for you. So, you can see So, kedudukan magnesium. If you look, this is your magnesium. Okay, cikgu guna pen merah. Okay, this is your magnesium Next, aluminium. After aluminium, zinc.
After zinc, ferrum. After ferrum, plumbum. Okay? So, logam yang paling reaktif, magnesium. Logam yang paling kurang reaktif, plumbum. Cikgu nak kamu tengok dia punya kecergasan tidak balas. Pemerhatian dia, guys. So, kalau magnesium, logam yang paling reaktif, you tengok dari segi kecergasan dia. Now, yang pertama, logam bernyala dengan amat cepat dan terang. Yang terakhir pula dia kata logam membara dengan malap. So, the first one, logam bernyala dengan amat terang dan cepat, cikgu nak kamu tandakan untuk magnesium. Kedua, logam bernyala dengan cepat dan terang, cikgu nak kamu tandakan untuk aluminium. Ketiga, zinc logam bernyala dengan perlahan, tandakan untuk zinc. Logam membara dengan terang, tandakan untuk ferrum. Logam membara dengan malap, tandakan untuk plumbum. Now, yang penting guys, yang patut kamu ingat adalah pemerhatian yang kita tengok dekat sini. Pemerhatian ini penting. Why? Dengan pemerhatian ini, pelajar boleh tahu apa jenis logam yang bertindak balas. Tanpa pemerhatian, macam mana pelajar nak tahu? Contoh, kalau pelajar tengok logam bernyala dengan amat cepat dan terang, pelajar dah tahu dah, oh sir, yang ni confirm logam yang reaktif. Tak semestinya magnesium guys. Okay? Now, dia boleh juga menjadi, for an example, calcium. Okay, bernyala dengan amat cepat dan terang. So, in your mind, you keep it this way. Kalau dia logam yang reaktif, ini pemerhatian dia. And semakin kurang kereaktifan, you boleh tengok pemerhatian dia macam mana. Okay? Now, next, so ini konsep dia. Cikgu nak tunjukkan gambar rajah satu contoh. Okay, macam mana eksperimen ini dibuat Alright. Okay. So, tengok cikgu lukiskan. Now, dekat buku teks, dia gunakan perkataan tabung pembakaran. Sorry, dia guna tabung didih guys Yang ni diguna perkataan tabung didih. Okay, tabung didih. Okay. Lepas tu dekat hujung tabung didih tu, dia masukkan sejenis hablu. Hablu ni dia berwarna purple in colour. Cikgu tengok ada gambar rajah atau tidak. Okay, you can check in your textbook page 130 Hablu kalium magnat. Hablu kalium magnat 7. Okay. Now, hablu kalium magnat 7 ni dia berwarna ungu guys. It's purple in colour. And hablu in English means crystals. Okay. So, dia berwarna ungu. Second, hablu boleh mengalami proses pemejalwapan. Okay. Now, kenapa proses pemejalwapan? Maksudnya dia boleh berubah daripada pepejal terus kepada gas. Okay, bila dipanaskan So, hablu kalium magnat 7 ni penting kerana membekalkan gas oksigen. That's why it's so important. Bebaskan, okay, gas oksigen. Okay, apabila dipanaskan. Okay, now, so that's hablu kalium magnat guys. Dia punya fungsi utama ini yang biasanya dia orang tanya ke exam. Apakah fungsi hablu kalium magnat 7? Bebaskan gas oksigen apabila dipanaskan. Okay. Now, lepas tu kat dalam, cikgu masukkan wool kaca. Okay. Now, kita pakai wool kaca. Wool kaca, dia nampak, it looks exactly like cotton guys. Dia nampak exactly macam kapas. Berwarna putih, tapi dia bahaya untuk kamu nak pegang dia. You must use gloves lah. Okay. Kena guna sarung tangan bila nak pegang wool kaca. Wool kaca diperbuat daripada fiberglass. Kalau nak pergi research boleh guys. Wool kaca diperbuat daripada fiberglass. Kenapa kita gunakan wool kaca? It's because dia tahan haba guys. Kalau guna kapas biasa terbakar nanti So gunakan wool kaca. Okay. Lepas tu dekat dalam sini. Okay. Kita akan masukkan, alright, piring porcelain So this one is your piring porcelain. Okay. Piring porcelain. Porcelain ni diperbuat daripada tanah liat. Okay. And dekat dalam piring porcelain, cikgu akan masukkan serbuk logam. Okay. So dalam ni cikgu masukkan serbuk logam. Okay. Now,
Next, apa yang berlaku is, biasanya guys, kat textbook tak ada, tapi in the older syllabus, ada satu lagi wool culture dekat luar syllabus lama ya. Okay, so this is also another wool culture yang kedua. Yang tadi tu wool culture yang pertama. So this is another wool culture yang kedua. Okay, kejap lagi cikgu terangkan apa fungsi wool culture 1, wool culture 2 dan sebagainya. Alright, so ada what you call this, your retort stand. Okay, kaki retort biasanya kita pasang, okay, kat sini. Kalau kamu tengok dekat buku teks, you can see it, page 130 ya, ada kaki retort. Cikgu tak lengkapkan gambar ajar dia. Alright, so eksperimen ni apa yang kamu buat? Kita panaskan serbuk logam dulu. So look at the steps. Okay, your steps, step 1 okay, panaskan. Okay, panaskan serbuk logam. Okay, biasanya bila you panaskan serbuk logam, pastikan sampai merah membara. Okay, pastikan dia sampai merah membara. Alright, so selepas dah panaskan serbuk logam sampai merah membara, panaskan hablu kalium magnat. Now, yang ini guys, dengan cepat, hablu kalium magnat ni, dengan cepat dia membebaskan gas oksigen. Okay, so dengan cepat hablu kalium magnat melalui proses pemejalwapan membebaskan gas oksigen. So pelajar boleh tengoklah, serbuk logam yang kat sini akan bertindak balas dengan gas oksigen yang dibebaskan. Okey, untuk menjadi logam oksida. Seperti mana yang cikgu tuliskan tadi. Okey. So kalau contoh kamu pakai serbuk besi, besi bertindak balas dengan oksigen menjadi besi oksida. Ataupun pakai magnesium, magnesium bertindak balas dengan oksigen menjadi magnesium oksida. Alright. Now, kita tengok dari segi fungsi guys. Like contoh apa, okay, we go one by one. Untuk hablu kalium magnat 7, kalau contoh cikgu tanya, what's the function of hablu kalium magnat? Okay, hablu kalium magnat 7 adalah untuk membebaskan gas oksigen apabila dipanaskan. Yang ini fungsi hablu kalium magnat. Okay, settle. Now, fungsi wool culture. Okay, so cikgu letak dekat sini So, fungsi wool culture. Ada dua kan? Wool culture 1 and wool culture 2. Okay, fungsi wool culture 1 adalah untuk mengasingkan, okay, supaya, okay, cikgu letaklah hablu kalium magnat 7 dan serbuk besi ataupun serbuk logam lah kat sini, serbuk logam tidak bercampur. Okay, so that is the function of wool culture 1. Okay, wool culture 2 pula. Okay, fungsi dia, kalau kita tengok, mengurangkan. Okay, mengurangkan pembebasan. Okay, gas oksigen. Okay, basically you nak gas oksigen tu dia keluar dengan perlahan lah. You nak kebanyakan gas oksigen yang dihasilkan kat sini untuk bertindak balas dengan serbuk logam yang panas. Okay, so sorry I forgot to write this. Step 1, panaskan serbuk logam kan. So step 2 tu, okay, panaskan hablu Alright, so fungsi wool culture settle, fungsi serbuk hablu kalium magnat 7 settle. Lepas tu pemerhatian yang cikgu minta kamu tengok dekat your textbook, yang tu dah settle. Okay, and after cikgu habiskan bab 4, kita buat latihan. Cikgu akan explain to you dia punya soalan satu persatu. Okay, so this one is tindak balas dengan oksigen guys.